senyuman di wajah mereka. Tanda ingatan dan rasa cinta. Jadikan Aidiladha kali ini Aidiladha paling bermakna buat mereka. Sertai ibadah korban di bumi Anbiya bersama Aman Palestin. Tanda mengingati saudara yang jauh Nun di bumi Palestin, Syria dan Yaman. Alhamdulillah, terlalu banyak input yang cukup baik sekali, bermanfaat untuk kita pagi ini. Kongsi-kongsikan bersama dengan sahabat-sahabat kita yang lain, terutamanya yang melibatkan ibadah haji, korban dan juga akikah ini. Sama-sama kita dengarkan daripada Aman Palestin kali ini, penceramah Aman Palestin yang selalu bersama dengan kita, yang dihormati Ustaz Muhammad Sabri Muda. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar? Alhamdulillah sihat. Kali ini berada di Palestin ya? Ya, insya-Allah. Masya-Allah. Rasai ibadah korban di bumi para anbiya. Rasa meremang kan bila kita sebut para anbiya tu, masya-Allah. Kita pun nak rebut juga peluang ini, insya-Allah, kesempatan yang ada. Baiklah Ustaz, ibadah korban di bumi anbiya ini sememangnya satu pengalaman yang luar biasa, yang baru bagi mereka yang belum lagi pernah menunaikannya ataupun melaksanakannya Ustaz. Jadi kongsikan bersama dengan kami apakah yang boleh kita lakukan mengenai sambutan Hari Raya Aidiladha di Palestin dan juga pelaksanaan ibadah korban di sana Ustaz. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Sebagaimana yang kita sedia maklum bahawa perayaan Aidiladha di bumi Anbiya, iaitu di negara-negara Arab, dia amat berbeza daripada negara-negara kita lah. Dan bila kita lihat perayaan di sana, dia begitu meriah. Dia Aidiladha lebih meriah daripada Aidilfitri. Betul. Jadi sebab itulah kemeriahan di sana dia amat meriah. Contohnya macam dia semayang hari raya, dan kebiasaannya mereka akan solat di tengah padang. Jadi satu kalau pengalaman Ustaz pergi ke Gaza, jadi dia bersembahyang, mereka bersembahyang di dataran yang begitu luas. Maksudnya seluruh Gaza akan bersembahyang di tengah padang lah. Jadi secara beramai-ramai. Jadi begitu meriah Aidiladha di sana lah. Jadi itu perbezaan kemeriahan sambutan Aidiladha di bumi Anbiya berbeza daripada negara kita. Masya Allah. Cabaran terbesar Ustaz beraya di sana, terutamanya yang melibatkan Hari Raya Aidiladha, beraya dekat sana, pengalaman di sana bagaimana orang-orang Palestin di sana, mereka mendapat agihan daging itu, mereka menyambutnya bagaimana Ustaz? Okay, cabaran utama bila kita melaksanakan ibadah korban di Palestin ini adalah kita nak mendapatkan bekalan ternakan yang harga murah lah. Ya, betul. Jadi itu cabaran kita. Jadi sebab bila kita letak harga 2,300, jadi orang kata mahal. Tapi bila kita pergi ke sana, kita cari sendiri lembu ataupun kambing untuk dilaksanakan ibadah korban. Itu cabaran yang besar bagi kami lah. Jadi kalau untuk kita dapatkan seekor, 2 ekor tak ada masalah. Tapi kalau nak dapatkan dalam 40 ekor, 50 ekor lembu, begitu mencabar. Jadi memang harga dia memang begitu tinggi. Itu cabaran pertama lah yang besar yang kami hadapi lah. Jadi itu antara cabaran-cabaran bila kita nak buat korban di luar negara. Baiklah, sedikit info untuk anda semua di luar sana ya. Untuk tahun ini Aman Palestin masih meneruskan lagi kempen ibadah korban di bumi para anbiya yang bertujuan memberikan sedikit bekalan daging korban buat mereka di Palestin, Syria dan juga Yaman. Bagaimana sambutan di setakat ini Ustaz? Alhamdulillah, setakat ini sambutan begitu menggalakkan lah. Dari setiap tahun pencapaian kita semakin meningkatlah, walaupun harga mahal, tetapi alhamdulillah kita lihat masyarakat di Malaysia, terutama sekali penyumbang-penyumbang tetap dan juga orang-orang perseorangan memang banyak membantu kami lah, walaupun harga mahal, tetapi mereka berpuas hati dengan apa yang kami offer ataupun bagi dekat mereka, kerana mereka melihat sendiri apa yang kami lakukan lah. Jadi pengalaman Ustaz sendiri bila kita pergi ke sana, kebiasaan orang Malaysia dia nak tengok lembu. Dia nak tengok lembu, kadang dia ada setengah-setengah tu dia niat wakilkan. Jadi untuk korban dengan Aman Palestin, jadi mereka mewakilkan kepada kami, untuk melaksanakan ibadah korban di luar negara. Dan bila kita pergi ke sana, kita amat teruja sebab kita dapat lihat sendirilah lembu dengan harga yang ditawarkan, memang itulah dia lembu yang begitu besar.
Dan kalau kita bandingkan dengan lembu di Malaysia, sebenarnya tak jauh beza. Cuma di sana dia sebab budaya mereka adalah budaya yang memang kalau nak laksanakan ibadah korban, mereka akan cari korban yang terbaik. Jadi itu budaya mereka. Jadi dekat Malaysia kita banyak pilihan, ada lembu kampung, ada lembu yang kecil kan. Tapi dekat sana nak cari lembu kecil susah. Memang dia orang memang suka melaksanakan ibadah korban lembu-lembu yang besar-besar. Lembu kalau kita panggil dekat Malaysia ni lembu sado lah. Lembu sado kan. Memang dia besar-besar kat sana. Jadi itu cabarannya lah. Bila kita tengok harga yang mahal tu, kita betul. jangan cepat sangat dengan tanggapan yang negatif. Sebenarnya kita boleh betul. tengok sendiri dari segi tubuh badan kepada lembu itu memang sangat sadar, besar dan sebagainya. Dan juga kita ada satu tim kat sana kan Ustaz? Satu tim yang menguruskannya, yang memotongnya, peralatan yang diperlukan Ustaz. Betul. Cabaran Ustaz yang rasanya yang pengalaman yang paling tidak boleh lupa Ustaz apabila melihatkan satu tim ini, teamwork ini dan juga wajah-wajah mereka yang mendapat daging tersebut Ustaz. Jadi itu pengalaman Ustaz pergi ke sana, bila kita lihat kita tak dapat gambaran tu berbezalah. Bila kita duduk dekat sana, rupanya di Gaza ni sebenarnya dia lagi canggih lah cara pengurusan dia. Sebab kita korban lebih kurang 40 ekor dan 50 ekor lembu, jadi banyak. Jadi kita terpaksa menghantar ternakan itu daripada ladang ke pusat penyembelihan. Dan dekat pusat penyembelihan tu kita lihat memang diorang ni memang cekap lah. Memang cekap menguruskan lembu tersebut. Sekejap sahaja mereka uruskan dan lepas tu dia akan bahagikan lah, agih-agihkan ke tempat di seluruh Gaza. Di seluruh Gaza. Jadi disebabkan kekangan masa, jadi kami terpaksa deal dengan NGO untuk agihkan daging-daging tersebut. Tetapi kita juga ada peluang lah untuk pergi ke kamp-kamp pelarian. Jadi kamp-kamp pelarian di sana, bila kita bagi daging tu, mereka amat seronok. Amat seronok. Jadi pengalaman yang Ustaz tak nak lupakan adalah ketika mana bila kita bagi daging kat diorang, diorang begitu gembira dan keterujaan mereka itu, mereka akan sambut dengan kita dengan sambutan yang meriah. Jadi bila kita bagi daging dekat diorang, diorang yang sambut kita pula. Dan ada setengah tu dia keluar daripada rumah dia bawa halawiyat ataupun manisan-manisan. Meraihkan kita pula. Jadi itu kita rasa kita datang kat dia orang untuk bagi sumbangan daging, kemudian dia orang meraih kita pula. Dia siap bagi hidang, bagi teh, bagi manisan. Jadi itu pengalaman ataupun yang tak dapat dilupakan lah. Jadi gambaran kita berubah lah. Bagaimana kita harapkan lain, tapi mereka memang meraihkan kita lah dan mengalu-alukan sumbangan yang kita lakukan. Kalau kita berada dekat sana, rasanya memang menitiskan air mata lah menyaksikan riak wajah tu yang Masya Allah. Baiklah, Ustaz, sekarang ni semuanya di hujung jari Ustaz. Memang betul. Zaman serba canggih, moden ini, segalanya kita boleh buat melalui aplikasi dan sebagainya. Bagaimana Ustaz, kaedah yang paling mudah untuk masyarakat kita menyertai ibadah korban di Palestin, Syria dan juga Yaman ini melalui Aman Palestin? Jadi sebenarnya begitu mudahlah untuk kita sumbangkan. Jadi untuk para penonton yang dihormati sekalian, boleh layari www.jommenyumbang.com. Jadi itu mudahlah pergi ke website itu. Jadi kita ada package-package yang kami sediakan dan juga package korban terutama sekali. Jadi kat situ kita boleh dapatkan link untuk kita menyumbang. Ataupun kita boleh pergi mana-mana aplikasi yang ada media sosial Aman Palestin dan juga yang paling mudah boleh pergi ke semua cawangan-cawangan Aman Palestin. Dan alhamdulillah setakat ini Aman Palestin ada semua negeri ada cawangan Aman Palestin. Boleh pergi ke cawangan yang terdekat untuk dapatkan info dan juga maklumat-maklumat terkini berkenaan dengan projek yang kami lakukan di sana. InsyaAllah, mudah-mudahan. Baiklah Ustaz, sebagai penutup mohon kata-kata nasihat, pesanan kepada Ustaz berkenaan dengan mungkin ada antara kita di luar sana yang rasa berkira-kira, takut-takut nak mengeluarkan rezeki, nak membelanjakan harta kita ke jalan Allah. Bagaimana Ustaz? Bagaimana kita nak terus istiqamah dan menetapkan masa Ustaz untuk sentiasa ingat bahawa ibadah korban akikah ini perlu untuk kita lakukan, membersihkan hati kita, harta kita dan sebagainya. Jadi yang paling penting adalah dalam korban ini kita kena faham bahawa korban ini dia adalah masa dia terhad lah. Dia tidak sedekah. Sedekah ni kita boleh buat sepanjang masa, tetapi ibadah korban ini dia masa dia terhad. Jadi kita perlu menggunakan sebaik mungkin masa ini untuk kita merebut peluang yang Allah Taala berikan kepada kita untuk bersama-sama mendapat pahala korban.
Jutaan terima kasih yang dihormati Ustaz Muhammad Sabri Muda, penceramah aman Palestin. Rasai ibadah korban di bumi para anbiya. InsyaAllah sama-sama kita rebut peluang ini. Terus ke laman website mereka ataupun call saja mereka untuk maklumat lanjut yang terkini berkenaan dengan ibadah korban dan juga akikah di bumi para anbiya melalui aman Palestin. InsyaAllah mudah-mudahan. Terima kasih sekali lagi Ustaz. Jumpa lagi insyaAllah selepas ini dalam Assalamualaikum.